Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid 3IS? Cikgu harap kamu semua sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih dan tahniah atas penglibatan dan kerjasama kamu dalam PDPR yang lepas. Semoga hari ini kamu lebih bersemangat lagi ya. Hari ini kita akan belajar berkenaan simpulan bahasa. Dah bersedia murid-murid? Bagi memberkati PDPR kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, cuba kamu lihat buku teks muka surat 5. Siapa pantas? Dalam teks ini kita akan belajar tentang simpulan bahasa. Sebelum kita teliti lebih lanjut muka surat ni, cuba lihat apa itu simpulan bahasa. Baik, simpulan bahasa ialah ungkapan yang biasanya terdiri daripada 2 ataupun 3 perkataan dan mempunyai makna yang berlainan daripada makna perkataan asal tersebut. Baik, simpulan bahasa ni adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Simpulan bahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran, ingatan dan juga sindiran. Baik, cuba kita tengok contoh. Simpulan bahasa ada hati. Maksudnya mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Baik, bukannya maksud ada hati ni semua orang ada hati. Kamu ada hati, cikgu ada hati, haiwan, lembu, ayam, kambing ada hati. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia ada keinginan ataupun cita-cita lah untuk membuat sesuatu atau mendapatkan sesuatu suatu hari nanti. Misalnya kamu ada hati nak jadi doktor bila dewasa nanti. Sekarang ni tak mampu lagi kan. Contoh ayat. Dia ada hati untuk menjadi seorang pemain bola sepak profesional suatu hari nanti. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Baik, simpulan bahasa yang kedua ni contoh dia kaki bangku. Bermaksud dia tidak pandai bermain bola sepak ataupun dia tidak pandai bersukan. Bukannya maksudnya kaki dia diperbuat daripada bangku ataupun kaki dia tu memang kerusi. Bukan gitu maksudnya. Tapi bermaksud dia tidak pandai bermain bola sepak ataupun tidak pandai bersukan. Contoh ayat. Idham kaki bangku kerana dia tidak pernah bermain bola sepak. Contoh yang ketiga. Mulut tempayan. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak dapat menyimpan rahsia. Bukannya maksud mulut tempayan ni mulut dia tu macam tempayan ke ataupun mulut dia tu besar macam tempayan. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya tidak dapat menyimpan rahsia. Kalau awak diberi khabar, berita apa-apa, tapi kamu dikehendaki jangan beritahu. Tapi kalau kamu beritahu kepada orang lain, maknanya kamu juga seperti mulut tempayan. Sebagai contoh. Contoh ayatnya, Suzana tidak disukai kerana dia seorang yang mulut tempayan sebab dia tak dapat menyimpan rahsia. Baik, seterusnya kita kembali kepada muka surat yang kelima tadi. Baik, siapa pantas? Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Nabila, wah cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Ayah. Ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Ibu, Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Nasri, betul. Nabila, kamu ada bakat.
bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Okey, seterusnya mari kita baca bersama-sama. Okey. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Baik, dalam teks ini kita lihat banyak contoh simpulan bahasa yang diberikan. Okey, baik. Cuba kita lihat simpulan bahasa yang pertama. Okey, dalam tangan. Okey, apa maksud dalam tangan? Okey, sudah tentu dapat. Kenapa sudah tentu dapat? Sebab dia buat, ataupun Nasri tadi dia buat kerja, dia buat bangunan tu dengan cepat. Okey, yang seterusnya ada bakat. Okey, apa maksud ada bakat? Okey, ada bakat di sini maksud mempunyai kebolehan. Macam awak, kalau awak ada kebolehan, awak ada bakat, ada kebolehan menyanyi misalnya, awak ada bakat menyanyi, awak ada bakat bercerita, ada bakat berlakon dan sebagainya. Okay, itu kita panggil ada bakat. Okey, seterusnya ibu, ayah dan Sri mengambil. Okey, di situ ada simpulan bahasa ambil hati. Baik, ambil hati bermaksud membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Bukannya masuk ambil hati ni kita belah perut dia, belah dada dia, kita ambil hati dia. Matilah dia. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud di sini membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Kita pujuk adik kita misalnya, kita mula-mula kita ganggu dia. Lepas tu kita pujuk dia, kita bagi hadiah. Jadi kita tu mengambil hati dia. Bukannya awak pergi belah perut dia. Bukan itu. Okay, seterusnya hati wajar. Okey, apa maksud hati wajar? Maksudnya bersemangat. Okey, di sini Nabila dengan hati wajar. Dia bersemangat. Kenapa dia bersemangat? Sebab ibu dia beritahu dia ada peluang. Jangan mudah putus asa. Nasri pun abang dia beritahu Nabila ni ada bakat. Dia buat sangat menarik. Jadi Nabila ni hati wajar, bersemangat untuk menyiapkan binaannya itu. Okey, seterusnya kamu lihat besar hati. Okey, apa maksud besar hati? Okey, besar hati di sini bermaksud gembira. Bukannya hati dia tu besar sebab bengkak ke, ataupun hati dia tu memang besar pada orang. Bukan itu maksud dia. Okey, seterusnya air muka. Okey, apa maksud air muka? Okey, air muka di sini maksudnya riak wajah seseorang. Bukannya air muka ni air mata ke air hidung ke, bila menangis nampak air muka. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud ni air muka ni riak wajah. Contohnya kalau kamu gembira, nampaklah air muka riak wajah kamu yang gembira. Jika kamu sedih, nampaklah air muka riak kamu yang itu. Kalau kita ni seorang yang jahat misalnya, kita nampaklah riak muka seorang tu macam muka penjahat. Tapi kita tak boleh menilai lah pada riak wajah. Tapi itu yang kita nampak, air muka. Kalau nampak dia bagus, itu menunjukkan air muka dia jernih, orang kata. Okey, seterusnya buah hati. Okey, apa maksud buah hati? Orang yang dikasihi. Tak kira lah siapa-siapa. Bukannya maksudnya buah hati ni kekasih. Itu yang biasanya orang tahu kan. Okey, buah hati di sini maksud orang yang dikasihi. Macam misalnya adik kamu tu orang yang kamu sayang. Jadi adik kamu tu boleh jadikan buah hati kamu. Kamu juga buah hati kepada ibu dan ayah kamu. Orang yang dikasihi. Okey, datuk, nenek kita dan sebagainya. Kalau orang yang menjadi
kesayangan kita. Kita boleh gelarkan, kita boleh panggil buah hati saya ataupun buah hati siapa-siapalah. Okey, itulah maksud simpulan bahasa yang ada di dalam. Baik, selain pada itu, cikgu juga menyediakan beberapa contoh simpulan bahasa. Cikgu menyediakan satu video yang menarik. Jadi kamu boleh lihat video tu di bawah video ni, di bawah. Okey, awak cuba awak lihat. Awak boleh klik di sini. Bila kamu klik di sini, okey, dia akan keluarlah. Okey. Dia akan keluarlah link ni. Jadi kamu boleh klik pada link ni untuk kamu lihat video yang cikgu sediakan. Ada beberapa contoh simpulan bahasa. Ataupun kamu boleh klik link pautan yang cikgu berikan dalam arahan dalam grup kelas. Kamu boleh klik di situ. Baik, di sini cikgu nak kamu lihat video itu. Sebagai kerja rumah, cikgu nak kamu tulis. Kamu pilih 5 sahaja simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan kamu bina ayat. Jadi kamu pilih 5 sahaja. Tulis maksud simpulan bahasa dan bina 5 ayat menggunakan simpulan bahasa yang kamu pilih itu. Ataupun kamu boleh ambil ayat yang cikgu berikan tu, ayat contoh, kamu salin dalam buku tulis. Yang ni kamu tulis ataupun kamu buat dalam buku tulis kamu. Okey, boleh faham? Baik, seterusnya untuk aktiviti dalam buku aktiviti. Kamu boleh tengok muka surat 4. Baik, dalam muka surat 4 ni cikgu nak kamu lengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Kamu lengkapkanlah, baca dan lengkapkanlah. Cuma cikgu nak apa maksud isi hati? Perkataan isi hati. Apa maksud isi hati ni? Apa maksud isi hati? Baik, isi hati ni bermaksud perasaan dalam hati dia. Apa yang tersimpan dalam hati. Itu kita panggil isi hati. Bukan isi hati dia tu apa yang ada darah, ada itu. Bukan. Tapi perasaan dalam hati. Okey, seterusnya apa itu cakap besar. Apa maksud cakap besar? Cakap besar ni kita biasa dengar. Ni orang yang sombong, berlagak. Okey. Baik, seterusnya ayam tambatan. Apa maksud ayam tambatan? Ayam tambatan ni orang harapan ataupun orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pertandingan ataupun sesuatu pasukan tu. Misalnya dia hebat dalam bola sepak. Dialah menjadi ayam tambatan dalam pasukan tu. Tak ada dia, kalah lah. Kemungkinan akan jadi kalah lah kita. Okey, seterusnya awak tengok perkataan ada hati. Yang ni kita bagi dah contoh tadi kan. Di mananya maksud dia keinginan yang melebihi kemampuan untuk melakukan ataupun memiliki sesuatu tadi. Jadi ada hati. Okey, seterusnya perkataan ambil hati. Tadi pun cikgu dah terangkan. Okey, maksudnya dia memberikan perhatian, minat ataupun layanan yang istimewa kepada seseorang ataupun pada sesuatu. Cakna. Kalau kita panggil cakna. Okey, ambil hati. Seperti yang cikgu terangkan tadi, macam mana kita nak mengambil hati seseorang. Okey, cikgu nak kamu lengkapkan latihan ini menggunakan simpulan bahasa yang diberikan. Baik, satu lagi tanda mata. Cuba tengok tanda mata. Apa maksud tanda mata? Okey, tanda mata ni maksudnya kenang-kenangan ataupun hadiah lah. Jadi kalau kamu dapat hadiah, itu sebagai tanda mata daripada seseorang. Jadi simpulan bahasa ni kamu lengkapkanlah di sinilah, di aktiviti kamu ini ya. Baik, cikgu harap kamu dapat menyiapkan 2 tugasan yang cikgu berikan. Itu yang pertama tadi,
Cikgu nak kamu buat dalam buku tulis. Kamu pilih 5 simpulan bahasa berserta dengan maksud dia dan kamu bina 5 ayat. Kalau kamu nak buat 10 lagi bagus. Okay, yang kedua, buku aktiviti muka surat 4 ni kamu lengkapkanlah dengan simpulan bahasa yang betul. Okay, maksud cikgu dah terangkan, cuma kamu pilih kesesuaian. Okey. Boleh faham? Boleh jelas? Okey, seterusnya cikgu nak buku aktiviti dan juga buku tulis ni kamu tak perlu hantar. Maksud cikgu, kamu tak perlu ambil gambar dan WhatsApp kepada cikgu. Tak perlu. Sebab kamu dah buat dalam buku tulis dan juga buku aktiviti. Buku tulis dan buku aktiviti ni kamu akan hantar pada minggu ini. Okey, jelas? Boleh faham? Okey, kalau boleh faham, boleh jelas, cikgu harap kamu dapat menyiapkan semua tugasan yang cikgu berikan. Okey, cuma cikgu nak kamu maklumkan saja penyertaan kamu, kehadiran kamu, penglibatan kamu dalam PDPR ni. Tulislah nama kamu dalam senarai yang cikgu berikan dalam grup tu. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, cikgu rasa setakat ini dahulu PDPR kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu sihat-sihat, ceria-ceria selalu. Okey, bersama dengan ahli keluarga. Akhir kata daripada cikgu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.